Assalamualaikum, nama saya Nursyani binti Muhammad Syamuddin. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Al-Quran dan Hadis, Kepentingan Falsafah dalam Islam. Menurut tafsiran Islam, falsafah adalah pencarian teliti iaitu mencari kebenaran di sebalik realiti kehidupan. Dikenali sebagai falsafah Islam, hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran sesuatu perkara. Setiap yang ditakrifkan oleh manusia mestilah berlandaskan ajaran Allah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh menggunakan akal fikiran semata-mata. Falsafah dalam Islam yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah pertama, ontologi, kedua, kosmologi, ketiga, epistemologi dan akhir sekali aksiologi. Falsafah Islam yang pertama untuk kajian ini ialah ontologi. Untuk ontologi, kita akan membincangkan tentang dua subtopik di bawah ontologi iaitu ontologi dari segi metafizik dan juga ontologi dari segi pendidikan Islam. Seseorang yang bergelar pendidik akan mendapat manfaat daripada mempelajari falsafah pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi dan juga aksiologi. Ontologi menjelaskan pendidikan Islam merupakan cabang falsafah yang menangani kajian tentang kewujudan dan asal-usul kebenaran mutlak. Untuk membincangkan ontologi dengan lebih mendalam, kita sewajarnya terlebih dahulu harus memahami makna dari perkataan ontologi itu terlebih dahulu. Terdapat pelbagai sumber dan saya memetik sumber dari Jabal Sabil dalam mentakrifkan makna ontologi itu. Menurut Katz-Off, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua suku kata iaitu ontos dan logos. Ontos yang membawa maksud sesuatu yang wujud, manakala logos perkataan Yunani merujuk kepada sains atau lebih tepat lagi penjelasan. Ontologi juga merupakan istilah lain untuk menerangkan metafizik umum. Dalam analisis kajian ini, kenyataan dimaksudkan untuk menjadi keadaan sebenar sesuatu, bahkan keadaan sementara yang berubah-ubah. Ontologi dari segi metafizik merupakan cabang metafizik yang mana mengkaji kebenaran dengan menggunakannya sebagai asas untuk pembelajaran. Perbahasan dalam ontologi ini memerlukan perbezaan antara tuntutan dan khayalan. Saya memetik kajian daripada Musa Asy'ari. Apakah persoalan utama dalam bidang ontologi ini? Menurut Al-Atas, ontologi Islam atau juga dikenali metafizik adalah sistem yang menerangkan realiti kehidupan dan kewujudan sebenar. Hamdani Ehsan dan Fuad Ehsan juga ada menjelaskan perbahasan ontologi Islam. Ia berkisar pada konsep ketuhanan manusia dan kewujudan yang wujud. Ontologi digunakan dalam penyelesaian masalah untuk kewujudan sesuatu. Ontologi juga sering disebut sebagai metafizik dalam beberapa kajian. Metafizik berasal dari perkataan Yunani iaitu meta dan fizik. Fizik merujuk kepada dunia fizikal yang terjadi selepas, di belakang atau di luar. Kebenaran menurut ajaran Islam tidak terbatas pada apa yang dalam struktur dunia nyata tetapi merangkumi kenyataan yang tidak dapat dilihat. Metafizik ini cuba menjawab persoalan yang melampaui penyiasatan saintifik yang jauh melangkaui alam fizikal dan kebendaan. Sebagai contoh, alam, jiwa, roh, kehidupan dan lain-lain. Ontologi dalam pendidikan Islam adalah berdasarkan unsur-unsur teras tauhid. Monoteism juga dinyatakan sepanjang masa. Kedua prinsip dan hukum kehidupan ini mestilah berdasarkan asas tauhid. Konsep pendidikan Islam bertumpu kepada unsur-unsur utama yang disebut tauhid, yang mana semua harus merujuk kepada tauhid. Sumber dalam penciptaan tauhid, wahyu yang disebut ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Proses pendidikan Islam ini ialah terdiri jumlah besar pertemuan antara manusia dan manusia dengan persekitaran, sosial dan budaya. Ini juga meliputi hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Prinsip tauhid dalam pendidikan Islam menjadi dasar bagi penyusunan bahan-bahan, kurikulum, kaedah dan juga tujuan pendidikan.
Rumusan keseluruhan saya untuk kajian ini, saya dapat melihat hubungan antara falsafah Islam dan ilmu sains dari pelbagai perspektif. Jelaslah bahawa kedua ilmu ini saling berkaitan antara satu sama lain. Setiap ilmu yang digunakan wajib berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, tidak kira dari segi aspek apa sekalipun. Kedua ilmu ini memerlukan para saintis dan ahli falsafah memahami, mengkaji dan mengembangkan kepakaran mereka untuk merungkai permasalahan dan persoalan tentang perkara ini supaya ia tidak bertentangan dan bercanggah ketika kajian dilakukan. Memetik dari Sir James Jeans juga ada mengatakan bahawa penyelidikan mesti berkait dengan agama agar ia dapat diselesaikan dengan betul dan tepat. Lebih-lebih lagi, bagi seseorang Muslim amatlah penting untuk mengelakkan berlakunya penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenar. Akhir sekali, falsafah adalah bidang kajian yang sangat luas dan terdapat pemahaman dan tafsiran dari pelbagai sumber dan mesti disatukan untuk membentuk data utama falsafah yang ditentukan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatimah Fatini binti Marawi dari kelas BA 2322C. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik epistemologi. Epistemologi merupakan satu kategori falsafah yang memainkan peranan utama dan sangat penting hubungannya dengan falsafah-falsafah yang lain. Epistemologi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu epistemologi barat dan epistemologi Islam. Epistemologi barat biasanya didahului oleh pemikiran barat, biasanya kepada falsafah dan rasional semata-mata. Manakala epistemologi menurut Islam pula telah dibincangkan oleh Ibnu Khaldun. Itu mukaddimah. Epistemologi Islam telah terbahagi kepada dua, iaitu ilmu yang diperoleh berdasarkan ilmu dan wahyu yang diperoleh melalui akal manusia. Ilmu wahyu merupakan ilmu daripada Rasul-Rasul melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, ilmu yang kedua pula ialah ilmu yang berdasarkan kepada akal yang merujuk kepada usaha dan pemikiran manusia itu sendiri. Terdapat pelbagai jenis saluran yang terdapat di dalam epistemologi Islam. Saluran utama terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu panca indera, akal fikiran yang sihat, berita yang benar dan intuisi, yang merupakan sumber-sumber di dalam epistemologi Islam. Epistemologi merupakan cabang falsafah yang sangat penting yang membincangkan tentang teori-teori ilmu pengetahuan, asal-usul dan sumber-sumber ilmu. Melalui epistemologi, kita dapat mengetahui dengan jelas bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu ilmu serta cara memperolehinya. Epistemologi sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, seperti membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang, termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang tersebut. Selain itu, ia juga dapat membantu dan memahami cara dan arah manusia berfikir. Rumusan yang boleh dibuat daripada epistemologi ialah sains, teknologi dan ilmu agama tidak pernah dibeza-bezakan oleh Al-Quran dan hadis. Malah kedua-duanya mempunyai pandangan yang jelas, sahih dan nyata terhadap ilmu agama dan sains teknologi. Cara dan bentuk penyampaian tentang sains, teknologi dan ilmu agama dapat memberi banyak manfaat yang begitu dalam kepada para pencipta ilmu. Agama Islam telah menyatakan bahawa setiap ilmu perlu dituntut untuk dijadikan sebagai panduan hidup supaya tidak tergolong dalam golongan yang sesat dan sentiasa berada di jalan yang benar. Namun, umat Islam pada hari ini masih belum mampu menjadikan sains, teknologi dan agama Islam disatukan secara aplikatif. Sehingga kini, manusia masih mempercayai pelbagai jenis teori mitos yang sengaja dicipta dan dikeluarkan oleh para cendekiawan Barat untuk memutarbalikkan serta memesongkan teori yang ditemukan oleh para cendekiawan Islam yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan yang utama. Contoh teori yang dicipta oleh Charles Darwin ialah dia mengatakan bahawa manusia telah diciptakan daripada seekor beruk dan seumpamanya, tetapi dari sumber yang sahih iaitu Al-Quran tidak pernah menyatakan hal yang demikian. Malah pernah menyatakan bahawa manusia diciptakan daripada tanah dan dari seekor beruk. Oleh itu, sebagai seorang manusia, kita perlu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang utama dalam menentukan apa jua persoalan, keraguan serta kemusykilan yang dialami
kerana ketahuilah bahawa Al-Quran dan hadis merupakan ilmu yang benar dan boleh dijadikan panduan hidup supaya dapat menjadikan kehidupan manusia lebih bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursalbila binti Muhammad Nur. Saya akan membentangkan tentang kosmologi. Definisi kosmologi. Kosmologi adalah konsep yang berasal dari istilah kosmos dan logo yang merupakan dua perkataan Yunani. Istilah kosmos merujuk kepada alam semesta atau dunia yang teratur, sementara logo merujuk kepada mengkaji atau berdasarkan rasionaliti. Kosmologi juga boleh dicirikan sebagai kajian struktur dan evolusi skala besar alam semesta. Pengetahuan tentang penciptaan alam yang kita peroleh dari Al-Quran diungkapkan melalui pelbagai perkataan untuk menjelaskan kejadian alam, antara istilahnya ja'al dan khalq, yang semuanya bermaksud mencipta. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang bermaksud Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan yang harus dia katakan kepada sesuatu adalah jadilah, maka jadilah ia. Seterusnya, kosmologi Melayu. Yang pertama, orang Melayu mempercayai bahawa alam yang diciptakan ini terdiri daripada alam nyata dan alam gaib. Bagi masyarakat Melayu, alam yang terdiri daripada alam nyata dan alam gaib merupakan makhluk yang diciptakan lebih awal daripada manusia. Alam dengan segala unsur yang ada di dalamnya menjadi inspirasi pemikiran manusia. Justeru itu, kewujudan alam dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai tanda kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Seterusnya, masyarakat Melayu mempunyai pemahaman bahawa alam nyata yang terdiri daripada langit dan bumi serta isinya dapat dilihat dengan mata kasar mereka. Langit yang berada di atas bumi adalah sangat luas, memiliki 7 lapisan dan terdapat matahari, bulan serta bintang-bintang. Kedua, kosmologi Melayu juga mempunyai kaitan dengan ilmu martabat 7. Ilmu martabat 7 ini merupakan ringkasan daripada 40 martabat menurut perkiraan Al-Jili, yang secara ringkasnya dapatlah dikatakan konsep bahawa kewujudan Allah dan alam adalah satu jua tapi berlapis-lapis yang dikenali dalam bahasa Arab dengan istilah martabat. Ilmu ini juga terdapat dalam ajaran Wahdat Al-Wujud. Secara lebih spesifik lagi, ajaran ini menekankan bahawa wujud Allah itu adalah sebenar wujud, manakala wujud alam selain Allah adalah semata-mata bayangan bagi wujudnya ataupun dinamakan tajali, penjelmaan. Daripada aspek yang lain, perbahasan mengenai Nur Muhammad juga mempunyai hubung kait dengan cerita Nabi-Nabi yang terdapat dalam karya-karya Melayu. Terdapat naskah-naskah cerita para Nabi yang mengandungi sisipan hikayat Nur Muhammad yang menceritakan Nur Muhammad sebagai suatu hakikat kejadian yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil dari kajian ini, saya dapat simpulkan bahawa Islam tidak melarang pembangunan. Sebaliknya, ia sangat mendorong manusia untuk bercita-cita, memperbaiki diri dan mencapai kemajuan. Namun demikian, manusia tidak pernah dibenarkan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang Nabi Muhammad SAW bawakan. Manusia akan tetap berada dalam budaya dunia yang dihargai dan penuh dengan unsur-unsur cinta, toleransi dan keharmonian jika mereka mematuhi peraturan dan petunjuk yang digariskan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.
tulang belakang percambahan idea dan pengaruh tindakan adalah falsafah. Manusia akan diajar dengan pemahaman dan kematangan bahawa dunia ini akan berkembang, manusia akan dicontohi dan bahawa Allah akan disembah dan dipatuhi. Oleh kerana pemahaman dan persepsi dasar telah diterapkan dan ditanam di dalam fikiran, konsep dan prinsip asas pembinaan masyarakat akan dapat dilihat jika idea ini diterapkan dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Faizah binti Tuan Husin dan saya akan membentangkan mengenai aksiologi. Secara umumnya, aksiologi ini berasal daripada bahasa Yunani kuno iaitu axios yang bererti nilai dan perkataan loku adalah teori. Teori nilai yang perlu berasaskan kerangka akal menurut perspektif Islam dan ia adalah nilai yang berperanan akal untuk berfikir sama ada baik ataupun buruk. Aksiologi ini mempunyai 3 aspek iaitu logik, etika dan estetika. Yang pertama adalah logik. Logik adalah cabang falsafah berkenaan dengan pemikiran dan aktiviti bahasa dan ia adalah sesuatu proses penaklukan di mana hujah yang sistematik. Logik terbahagi kepada 2 iaitu didaktif dan induktif. Manakala etika atau akhlak adalah nilai murni, nilai moral, tingkah laku, adat dan lain-lain di mana ia bertujuan untuk kebaikan, di mana untuk memastikan bahawa seseorang itu adalah individu, masyarakat, rakyat kepada negara dan hamba kepada pencipta. Manakala estetika pula berkenaan dengan kecantikan dan seni. Aksiologi adalah sebahagian daripada falsafah sains yang mempersoalkan bagaimana manusia menggunakan pengetahuannya untuk menilai sesuatu perkara. Seterusnya, aksiologi dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun di dalam Al-Quran tidak dinyatakan dengan lebih jelas mengenai ciptaan alam semesta dan isinya, tetapi Al-Quran berulang kali menyebut langit dan bumi dengan segala isi yang ada di dalamnya adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia dapat melayaninya dan tidak berasa bangga dengan diri mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam, nilai adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang berlandaskan intipatinya iaitu perbuatan yang wajib disukai Allah Subhanahu Wa Taala, manakala perbuatan yang haram adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita haruslah menghindarkan diri kita daripada melakukan sebarang kemungkaran yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, solat. Solat wajib dilakukan walau di mana kita berada, walau apa jua keadaan kita. Kerana solat mampu mengubah kehidupan kita, memperbaiki hidup kita serta memperbaiki akhlak kita. Seterusnya, dalam perspektif Islam pula, aksiologi sangat berlainan dengan negara barat. Hal ini dikatakan demikian kerana ia berlandaskan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita tidak mempunyai daya upaya untuk mengubahnya seperti yang kita kehendaki. Di dalam Al-Quran jelas mengatakan bahawa kita perlu berakhlak baik seperti pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, berbuat baik kepada orang sekeliling kita, terutamanya kedua orang tua kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, jika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita dan sebaliknya. Kemudian berkenaan dengan etika. Etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos dan eta yang bermaksud adat istiadat. Aspek etika ini sering menjadi isu dalam kalangan kaum sofis pada zaman Sokrates. Terdapat 4 teori etika. Yang pertama adalah hedonism, yang kedua adalah eudaimonism, yang ketiga utilitarianism dan yang keempat adalah deontologi. Etika juga terbagi kepada beberapa jenis etika. Yang pertama adalah etika deskriptif, yang kedua etika normatif dan yang ketiga adalah metaetika. Dalam pendidikan, etika berkait rapat dengan konsep
proses pembelajaran antaranya adalah melalui tata cara dalam mengendalikan pelajar-pelajar di sebuah institusi pendidikan. Sebagai contoh, tenaga pengajar perlulah mendidik secara beretika dan memberi kefahaman yang tinggi dan baik kepada anak murid mereka. Hal ini kerana ia amat penting dalam membentuk kemanjadian pelajar tersebut serta memberikan kejayaan buat pelajar tersebut. Oleh itu, para pendidik haruslah cakna dalam mendidik agar selari dengan tujuan Allah SWT di mana dapat melahirkan generasi yang tinggi nilai moral dan berpendidikan. Selain itu juga, aksiologi bagi ilmu dan teknologi, di mana hasil daripada didikan seorang guru dalam mendidik anak murid mereka. Nilai pengetahuan yang disumbangkan sedikit sebanyak mampu diaplikasikan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada atau mereka mampu dalam mencipta sesebuah teknologi baru hasil daripada didikan yang diberikan. Yang seterusnya adalah estetika. Estetika juga berasal daripada bahasa Yunani iaitu estetika atau estesis. Estetika adalah berkait rapat dengan masalah keindahan, nilai, pengalaman dan sebagainya. Dalam pendidikan, estetika dalam Al-Quran merupakan kesenangan dari perkara yang indah dan disenangi oleh kerana kecantikan. Manusia kelihatan lebih cenderung untuk memperoleh kesenangan dari perkara-perkara tersebut menjadikan ia sebagai hukum alam. Kita sebagai manusia haruslah meyakini bahawa hak milik keindahan ini adalah milik Allah SWT. Menurut hadis, Islam mempunyai keistimewaan dalam pendidikan kerana perpaduan antara wahyu dan akal yang dikurniakan oleh Allah SWT tidak dapat ditandingi dengan perkara yang lain. Rumusan kajian yang dapat saya simpulkan adalah falsafah Islam terbahagi kepada 4 aspek iaitu ontologi, kosmologi, epistemologi dan aksiologi. Kesemua aspek ini adalah berkait rapat dengan peranan akal kerana ia adalah kurniaan Allah SWT yang perlu kita gunakan sebaik mungkin dalam mencapai makrifatullah dan ta'atullah. Falsafah juga perlu berlandaskan agama Islam. Hal ini kerana ia mampu memberi impak yang baik dan buruk di mana ia mampu mengukuhkan agama Islam atau meruntuhkan agama Islam. Oleh itu, pengajaran yang dapat saya simpulkan adalah pengetahuan dan teknologi yang pada masa kini mestilah kita menggunakannya dengan baik kerana ia mampu memberi kesan yang negatif maupun positif kepada diri kita. Dan akhir sekali kita perlulah selidik dalam menilai sesuatu perkara terlebih dahulu agar ia tidak memberi kesan-kesan yang negatif kepada kita. Kerana falsafah sangat penting dalam pendidikan untuk melahirkan generasi yang holistik. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, masyarakat Islam umumnya perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memperkemas serta memperkukuhkan kembali segala pemahaman terhadap ilmu seperti yang dikehendaki di dalam Islam, sama ada dari sudut konsep dan falsafahnya. Falsafah yang perlu dipelajari serta difahami mengikut neraca Islam yang betul, supaya tidak tergolong dalam golongan yang sesat. Dengan menguasai kedua-dua ilmu ini, ilmu sains dan moden akan dapat ditakrifkan kembali dengan lebih berkesan dan sangat berguna untuk masyarakat. Menurut Osman Bakar, Einstein pernah berkata bahawa sains dan agama tidak boleh dipisahkan. Tanpa sains, agama menjadi buta dan sebaliknya, iaitu tanpa agama, Islam akan menjadikan sains tempang. Sekian, terima kasih.